Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Anda bersama saya Eldi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan serta merungkai antara kaidah-kaidah JEP 5 yaitu strategi pemasaran hasil. Strategi pemasaran hasil merupakan faktor yang penting dalam penentuan harga dan seterusnya memberi kesan langsung kepada pendapatan pekebun kecil. Di dalam tumpuan JEP 5, strategi pemasaran hasil meliputi 4 aktiviti. Pertama, campaign strategi pemasaran hasil scrap dan latex. Kedua, membantu menyelia penubuhan dan menyelia penubuhan EJK jika pemasaran secara berkelompok. Ketiga, membantu dalam proses jualan, business matching dengan pembeli. Keempat, membantu ahli dan EJK dalam penentuan harga jualan. Terdapat 3 tujuan JEP 5 strategi pemasaran hasil. Pertama, menggalakkan pekebun kecil menjual secara berkelompok bagi mendapatkan harga ladang yang terbaik. Kedua, menggalakkan pekebun kecil mengeluarkan produk yang lebih berkualitas. Ketiga, membantu pekebun kecil untuk membentuk EJK bagi konsep jualan secara berkelompok. Cara meningkatkan produktiviti dan pengeluaran hasil di ladang. Pertama, mengoptimumkan bilangan hari menore dan bilangan pokok di tore. Kedua, peralatan penorehan yang berkualitas. Ketiga, penorehan mestilah di awal pagi. Keempat, mengamalkan JEP yang disyorkan. Jadi di sini, sebelum pemasaran hasil dilakukan, sama-sama kita menonton secara terperinci berkenaan pengeluaran hasil, ladang seterusnya penjualan hasil di pusat jualan yang telah disediakan oleh Inci Hairi dan Inci Anwar bersama pekebun kecil di lapangan. Proses mendapatkan susu getah bermula dengan membuat torehan pada batang pokok getah. Kerja itu dilakukan pada awal pagi. Sebelum menjelang tengah hari, susu getah akan dipungut dari satu pokok ke satu pokok, dimasukkan ke dalam bekas besar atau baldi. Seterusnya, susu getah yang dikumpul dibawa ke bangsal atau tempat khas untuk membekukan susu getah itu. Susu getah dimasukkan ke dalam bekas acuan zinc. Ia dicampur cuka getah dan dikacau. Cuka getah dicampurkan bertujuan mempercepatkan proses membekukan susu getah tersebut. Selepas getah beku, ia dikeluarkan dan dilenyek. Untuk menjadikan ia lebih nipis, ia perlu melalui proses di mesin menggunakan mesin penggelek. Terdapat 2 jenis mesin, yaitu mesin lurus dan berjalur. Ia melalui proses menggunakan mesin lurus atau licin. Proses berulangan, kepingan getah yang masih basah akan dimasukkan melalui 2 batang besi sehingga nipis.
Getah yang telah digelek akan dikeringkan dalam 3 hingga 4 hari. Setelah kering, getah sudah boleh dijual. Di Sabah, semua urus tadbir jual beli hasil getah hanya diselenggara oleh satu agensi sahaja, yaitu Lembaga Industri Getah Sabah atau LIGS, di mana LIGS merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah. LIGS menyediakan perkhidmatan jual beli getah ke kebun dan juga pekebun boleh menghantar hasil getah mereka ke bahagian operasi pembelian getah. Antara jenis hasil getah yang dibeli oleh agensi ini adalah kepingan getah, kentalan, scrap dan juga latex. Hasil getah yang diterima oleh pihak LIGS akan digrade dan dibayar mengikut harga semasa. Selepas melihat video penjelasan daripada Encik Anwar dan Encik Hairi, pastinya tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat sedikit gambaran yang jelas berkenaan pengeluaran hasil ladang tersebut. Seterusnya, kita akan melihat cara penentuan harga di ladang. Sama-sama kita melihat penjelasan dan penerangan daripada Encik Bayu. Seterusnya, kita mengira harga getah di ladang. Jika kita melihat di laman web harga getah Lembaga Getah Malaysia, mereka akan meletakkan harga 561 sen. Itu sebagai contoh. Oke, adakah ini harga yang pekebun akan jual? Tentunya tidak. Harga di LGM itu hanyalah harga dalam bentuk SMA 20 yang sudah diproses, dan kandungan getah kering dia adalah 100%. Yang di ladang itu semestinya belum lagi diproses, dan kandungan getah kering dia itu mungkin rendah, mungkin tinggi. Oke, seterusnya kita mengirakan harga getah untuk 1 kilo itu yang dijual di ladang. Pertama sekali, harga yang dinyatakan di laman web Lembaga Getah Sabah itu kita perlu tolak diskaun harga, yaitu pertama kos koperasi, kedua kos pengangkutan atau pengandalian, ketiga ses, yaitu cukai ses yang akan masuk ke dalam tabung tanam semula, dan juga kos-kos untuk R&D, yaitu Research and Development Lembaga Getah Malaysia. So, secara contohnya, bila kita tolak semua itu, jumlah total diskaun itu adalah 120 sen daripada harga yang dinyatakan di laman web itu. Contohnya 561 sen, kita tolak dengan 120 sen, jadi harganya adalah 441 sen per kilo. Ini adalah harga 100% kandungan getah kering. Harga di ladang itu masih belum boleh guna yang ini. Jadi bila sampai di ladang, pembeli atau peraih mereka akan melihat kualiti getah yang dijual oleh pekebun kecil itu, dan mereka akan menetapkan standar mereka, yaitu contohnya mereka meletakkan harga jualan, harga belian mereka adalah 50% kandungan getah kering. Jadi daripada harga 441 sen itu, kita darab dengan persen yang ditetapkan oleh peraih, yaitu 50%. Jadi harganya akan menjadi separuh, yaitu 220 sen, 5 sen. Jadi itulah harga yang pekebun kecil akan jual kepada peraih.
Itu adalah dari segi case untuk penjualan individu. Okey, secara berkelompok pula, mereka beza antara secara berkelompok dengan secara individu adalah daripada manipulasi kandungan getah kering. Okey, jika secara berkelompok, kandungan getah kering yang mereka akan tetapkan adalah lagi tinggi daripada perai. Jadi melalui penjualan kelompok ini, perai akan membuat bidaan harga. Jadi bidaan harga yang mereka letakkan itu akan diputuskan oleh jawatan kuasa penjualan secara berkelompok. Dan selalunya harga yang ditawarkan adalah lebih tinggi. Dan perai-perai yang sanggup untuk mengambil harga itu akan membeli getah-getah yang telah dikumpul secara berkelompok ini dengan harga yang telah dibidah itu. Jadi secara umumnya kita boleh nampak penjualan secara berkelompok ini adalah lebih menguntungkan kepada pekebun kecil berbanding penjualan secara individu. Okey, setakat itu saja untuk pengiraan harga-harga getah di ladang. Terima kasih. Penjelasan yang cukup menarik daripada Encik Bayu. Kemudian kita akan pergi ke mekanisme pemasaran yang akan diterangkan secara terperinci oleh Encik Zulfadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulfadli bin Zulkifli selaku penolong pegawai rancangan tanah di Pejabat Isdah Daerah Sandakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan kelebihan pemasaran secara berkelompok. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu mekanisme pemasaran. Seperti yang kita tahu, sistem pemasaran adalah satu elemen penting dalam penetapan harga getah bagi memastikan pekebun kecil mendapat tawaran harga yang terbaik, seterusnya meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Dan seterusnya, kaedah pemasaran di ladang. Terdapat dua kaedah pemasaran di ladang. Yang pertama, kaedah pemasaran secara individu, dan yang kedua, kaedah pemasaran secara berkelompok. Kaedah pemasaran secara individu adalah pekebun kecil akan menjual kepada perai dan perai akan menjual kepada super dealer. Super dealer akan menjual kepada kilang. Di sini kita dapat lihat bahawa pekebun kecil akan mendapat harga yang paling rendah. Contohnya, pekebun kecil akan menjual kepada perai RM2.50 dan perai akan menjual kepada super dealer RM2.70 sampai di kilang berharga RM3. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pekebun kecil akan mendapat harga yang paling rendah. Berbeza pula dengan kaedah secara berkelompok. Kaedah secara berkelompok, pekebun kecil akan mengumpul hasil semua di depo. Di depo ada ahli jawatan kuasa akan menilai kualiti dan harga getah, iaitu pada harga peringkat di ladang. Di situ pekebun kecil akan menjual berharga RM3 dan terus akan sampai di kilang harga RM3. Berikut langkah pelaksanaan jawatan kuasa berkelompok. Yang pertama, kempen. Dan yang kedua, persetujuan ahli. Selepas itu, pelantikan AJK. Dan seterusnya, pemasaran secara berkelompok. Dan yang terakhir sekali, mendapatkan harga yang terbaik. Tujuan penubuhan ahli jawatan kuasa membantu melancarkan urusan sesebuah depo serta bertindak sebagai badan pemasaran berkelompok. Yang berikutnya, modus operandi dan langkah-langkah prosedur pelaksanaan kaedah pemasaran berkelompok. Yang pertama, ahli jawatan kuasa menentukan hari jualan dan membuka tawaran tender. Selepas itu, yang kedua, ahli jawatan kuasa mendapatkan harga dan penenda sehari sebelum jualan. Seterusnya, pekebun kecil pula mengumpul hasil di depo pada hari jualan
Dan yang keempat, penenda yang berjaya akan menimbang hasil menggunakan penimbang depo untuk mengelakkan penipuan timbangan. Dan yang terakhir sekali, penenda perlulah membayar secara tunai mengikut harga yang ditawarkan, sekaligus meningkatkan harga getah dan meningkatkan pendapatan pekebun. Okey, di sini kita melihat jadual untuk pendapatan 1 tahun untuk 1 hektar kebun getah. Jadi di sini kita dapat tengok perbezaan berkelompok dan individu. Berkelompok kita tengok dia punya 1 tahun RM99,478.50 dan individu RM6,955 20 sen. Di sini perbezaan dia terlampau besar, iaitu RM2,523.36. Ini disebabkan oleh peratus KJK yang kelompok lebih tinggi daripada individu dan kos-kos untuk diskaun dikurangkan. Ini menjadikan bahawa berkelompok mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Dengan ini, kesimpulan yang kita dapat daripada jadual ini, ia memendekkan rantaian pemasaran dan meningkatkan harga di ladang dan meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Kelebihan daripada kaedah pemasaran berkelompok. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, strategi pemasaran ini penting agar pekebun kecil tahu bahawa kualiti hasil di ladang akan mempengaruhi harga. Ini akan memastikan pekebun kecil mendapat tawaran harga yang terbaik. Sekian saja daripada kami. Semoga mendapat sedikit input kepada para pendengar. Akhir kata daripada saya, amal teknologi, tingkatkan productivity. Sekian dan terima kasih.